Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada suratul Mulk pada siri yang keempat, yang mana insya-Allah kita akan cuba untuk mentadabbur, untuk memahami ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-30. Alhamdulillah, untuk 3 siri yang pertama kita sudah bincangkan ayat 1 hingga ayat yang ke-18, yang mana banyak pengajaran dan isi kandungan ataupun intisari yang bermanfaat, yang boleh ataupun wajar untuk kita umat Islam ini mengambil manfaat dengan mengambil iktibar dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pada ayat 1 hingga ayat 18. Tuan-tuan boleh lihat pada siri yang pertama, yang kedua dan yang ketiga yang telah kita rakamkan pada sebelum ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan cuba habiskan perbahasan tadabbur kita untuk surah ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan pada ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basirun. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, patutkah mereka ini yarawna, tidak melihat, awalam yarawna, adakah patut mereka tidak melihat, ila tair, pada burung-burung, fawqahum saffatin wa yaqbidun, yang mana burung-burung ini apabila mereka terbang di atas, mereka akan mengembangkan sayap mereka. Saffat maksud dia mengembangkan sayap. Bila kita lihat burung terbang di atas langit, kita akan lihat sayapnya dibuka. Tak ada burung yang terbang sayap tertutup. Okey. Wa yaqbidun, dan mereka menutup sayapnya ketika mana mereka ingin menjunam ke bawah ataupun turun ke bawah. Allah kata apa? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidaklah dapat menahan mereka ini melainkan Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berkuasa ataupun maha mengetahui akan sesuatu perkara. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada ayat ini Allah menjelaskan ataupun Allah meminta kita, menyuruh kita untuk melihat kebesaran dia. Kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala mampu beri kepada burung, yang mana burung boleh terbang tinggi di langit. Dengan sayap yang ada itu, dia boleh terbang dan dia boleh pergi ke mana saja dia kehendaki. Dan tidak ada yang dapat menghalang tindakan burung tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok itik, kita tengok ayam. Dia sama seperti burung, ada kepak, tapi itik dan ayam tak ada boleh terbang tinggi macam burung. Kerana apa? Kerana yang memberi kemampuan, yang memberi keizinan untuk mereka terbang tinggi atau rendah ini, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh kita memerhati burung. Okey, Allah suruh kita untuk melihat kebesaran Allah yang telah Allah berikan kepada burung, dan suruh kita fikirkan dan ambil manfaat, ambil iktibar bahawa ini semua adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Inil kafiruna illa fi ghurur, tidaklah orang kafir itu melainkan mereka ini berada dalam keadaan ditipu ataupun tertipu. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Allah kata, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan sesuatu kepada kita, tak ada apa yang dapat menghalang ketentuan Allah. Sebab itu Allah tanya ni, siapakah yang mampu menjadi tentera yang akan membantu kamu? Kalau dah Allah kata
tak boleh. Allah dah kata kamu ni tertewas, kamu tidak boleh lakukan. Tak ada siapa pun yang boleh bantu kamu tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apa yang disebut oleh As-Sa'di ketika mana mentafsirkan ayat ini. Fa innahu ta'ala huwa an-nasir al-mu'iz al-mudhil. Sesungguhnya Allah inilah selayak-layaknya membantu manusia. Selayak-layaknya membantu, yang memenangkan makhluknya. Tidak ada pun di kalangan makhluk yang mampu untuk membantu ataupun melawan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada manusia. Lau ijtama'u ala nasri 'abdin la yanfa'uhu mithqala dzarratin. Kalaulah seluruh makhluk yang ada di bumi ini berkumpul untuk membantu satu orang itu, maka tidaklah dapat. Kalau Allah kata tak boleh, Allah kata tak boleh bantu, tak boleh dapat, maka tidak akan dapat. Tidak akan dapat manfaat walaupun sebesar darah. Ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita, bahawa dia adalah Tuhan yang mampu. Tadi Allah cerita pasal burung. Tak ada siapa yang boleh menahan burung daripada terbang melainkan Ar-Rahman. Kali ini Allah cerita apa? Tidak ada siapa yang dapat menghalang, memenangkan seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dia tak boleh menang, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala An-Nasir. Dialah sebaik-baik penolong. Tidak ada yang dapat menolong manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya orang-orang kafir ini sentiasa berada dalam keadaan tipu daya. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka sentiasa merasa diri mereka ini lebih baik daripada orang lain. Mereka mampu untuk buat segala benda. Mereka mampu untuk mencipta teknologi yang baik, mampu membuat segala benda. Tetapi kesemua ini masih lagi di bawah ketetapan, masih lagi di bawah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara intisari yang penting yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita faham daripada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya lagi, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberi kamu rezeki? In amsaka rizqah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menyekat rezeki kamu, tak ada siapa pun yang dapat memberi rezeki kepada kamu. Maksud dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sekatkan rezeki, tak ada siapa pun yang dapat membantu kamu. Okey? Sebab rezeki ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Siapa yang cuba menyekat rezeki seorang, ketahuilah bahawa apa yang dicuba lakukan itu adalah satu perkara yang sia-sia. Kerana yang memberi rezeki bukan dia, bukan makhluk, bukan pekerja, bukan bos kita, bukan company kita kerja, tapi yang memberi kita kerja ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun dalam konsep mencari rezeki, kita cari yang halal. Kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bolehlah ustaz, saya nak kena kerja juga macam ni. Saya nak kena kerja juga dekat kilang arak ni. Saya nak kena kerja juga dekat tempat yang jual arak ni. Kalau tak, saya nak makan apa? Banyak tempat lain lagi yang menyediakan, memberi peluang pekerjaan yang halal kepada kita. Kenapa perlu kita mencari yang haram? Kenapa kita perlu takutkan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Razzaq. Tuhan yang Maha memberi rezeki, huwa Ar-Razzaq. Tak ada siapa yang dapat menghalang kalau Allah beri rezeki kepada manusia. Maka Allah kata, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka ini, iaitu orang-orang kafir ini, mereka sentiasa berada dalam keadaan yang kesombongan dan sentiasa lari daripada kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke 22 kata Allah Subhanahu Wa Taala, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan di atas mukanya itu, adakah seseorang yang berjalan di atas mukanya itu lebih mendapat petunjuk daripada orang yang berjalan stable, yang berjalan tegak, yang berjalan secara stabil, jalan lurus, jalan tegak betul
di atas jalan yang lurus. Kat ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi perbandingan, membuat perbandingan di antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Okey, ini adalah ayat perbandingan. Allah kata sama ke orang yang kafir ni dengan orang yang bukan kafir ataupun orang yang beriman? Tidak sama. Orang yang mengkufurkan Allah ini diumpamakan sebagai nanti di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mereka berdiri di atas wajah-wajah mereka. Okey. Sebab itu kalau kita lihat perkataan afama yamshi mukibban ala wajhihi, ketika mana Ibnu Abbas juga Mujahid, ramai di kalangan mufassir ketika mentafsirkan ini, dia kata mereka yang berada dalam kesesatan. Adakah sama orang yang berjalan di atas kesesatan? Alladzina yamshuna fid dalalah, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan ini dengan orang yang berada di siratal mustaqim, orang yang benar, iaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang benar. Mereka tidak sama. Allah menggambarkan orang-orang yang berjalan di atas muka ini sebagai orang kafir. Nampak macam pelik. Sebab itu ketika mana dibacakan ayat ini, Nabi SAW pernah ditanya, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi, bagaimana nanti orang kafir ini akan dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka. Kata Nabi SAW, innal ladzi amshahu ala rijlaihi qadirun ay yahsyuruhu yaumal qiyamati ala wajhi. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan, Allah yang menciptakan manusia yang boleh berjalan dengan kaki mereka ini, juga mampu menciptakan, juga mampu untuk menghidupkan, mengumpulkan manusia, menghimpunkan manusia ketika di mahsyar kelak, pada hari kiamat kelak, dalam keadaan mereka berdiri di atas wajah-wajah mereka. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu untuk lakukan demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran ataupun memberi perumpamaan bahawa orang-orang kufur kepada Allah ini, mereka ini berjalan di atas muka mereka. Okey. Bila kita kata muka ini tempat yang mulia, berada di muka, di atas kepala, di tempat yang mulia. Bila kata kita berjalan ni, kita menggunakan muka ni seolah-olah kita merendahkan diri. Itu antara yang kita boleh faham nilai orang-orang kafir ini sangat rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita cakap ni, otak letak dekat lutut. Ni bukan kat lutut ni, dekat tapak kaki kita letak otak kita. Lebih kurang macam tu lah. Satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, allazi ansha'akum, Allah lah yang telah mencipta, huwallazi ansha'akum, dialah iaitu Allah yang telah menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida, dan telah menjadikan bagi kamu ini as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idata, dan juga jantung hati, memberi kamu hati, bukan jantung hati. Qalilan ma tashkurun, maka sedikitlah, tetapi sedikit orang-orang yang bersyukur. Amat sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Bagi tahu wahai Muhammad kepada orang kafir ini, qul ya Muhammad lilladzina kafaru lilladzina yukadzibuna bil ba'thi minal musyrikin, bagi tahu ni orang-orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan musyrikin ini, Allah allazi ansha'akum fa khalaqakum, sesungguhnya Allah yang telah menjadikan kamu dan telah menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia telah menjadikan bagi kamu ini pendengaran, tasma'una biha, yang mana dengan pendengaran ini tasma', kamu mendengar. Wal absar, dan menjadikan kamu penglihatan yang mana kita dapat melihat dengan mata kita. Wal af'idah, dan juga memberi kamu hati supaya kamu dapat berfikir. Tetapi orang-orang yang kufur ini, mereka ini tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan mereka daripada nikmat.
kita boleh katakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini, daripada anggota ini, nikmat penglihatan, nikmat mendengar, nikmat hati untuk kita berfikir, untuk kita ada rasa, timbang rasa ihsan kepada seseorang, untuk kita membezakan di antara hak dan batil. Ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tuan-tuan, yang aset yang paling penting dalam diri kita itu. Okey. Kalau kita bekerja pada company orang, kita bekerja pada tempat orang, orang nak gunakan mata kita, orang nak menggunakan telinga kita untuk membuat kerja-kerja yang sepatutnya. Orang nak menggunakan hati yang ada pada kita ni. So, itu adalah aset yang penting yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang tidak ada nilai dia. Tidak boleh dibandingkan dengan wang ringgit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa dialah yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan juga hati-hati bagi kamu untuk berfikir. Tetapi amat sedikit di kalangan kamu orang-orang kafir tidak bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan. Samalah juga ayat ni kita boleh fahamkan, bila Allah bagi kelebihan yang kita ada ni, maka kita gunakanlah untuk kebaikan. Dengar benda-benda yang baik, lihat benda-benda yang baik, fikir benda-benda yang baik, jangan buat benda yang bercanggah dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat. Kemudian tuan-tuan, ayat seterusnya dalam ayat yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan katakanlah lagi wahai Muhammad, huwallazi dzara'akum, dialah yang menjadikan bagi kamu ini bumi. Okey. Dialah telah menjadikan kamu ini bumi. Allah allazi khalaqakum fil ardi, dia telah menjadikan kamu di dalam muka bumi ini. Dan jangan lupa, wa ilaihi tuhsyarun, dia jugalah yang akan menjadi tempat, kepada dia jugalah kita akan dikumpulkan, dihimpunkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita kena ingat bahawa nanti kita akan dikembalikan semula kepada Allah, kita akan dihimpunkan semula pada Allah pada hari kiamat nanti. Maka bumi ini adalah tempat persinggahan saja, tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Dan kita bincang pada ayat yang kedua, okey, wallazi ja'ala lakumul hayat, dia yang telah menjadikan kematian dan kehidupan ini sebagai ujian kepada kita, nak menilai sama ada kita ini hamba yang taat kepada dia ataupun tidak. Maka dunia ini persinggahan. Maka tempat bersinggah ini, sama-samalah kita menjadi Muslim ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke-25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan mereka semua berkata, ini orang kafir berkata, ketika mana Nabi SAW cakap kepada mereka tentang hari kiamat, cakap kepada mereka tentang nanti kita akan kembali kepada Allah, mereka mempersoal Nabi. Mereka kata apa? Mata hadzal wa'd, bilakah akan datangnya perjanjian itu, ataupun bilakah akan datangnya hari kiamat, hari yang dijanjikan itu. Ini satu istihza daripada orang kafir, satu perlian ataupun satu hinaan daripada orang kafir. Dia tanya ni, bila datang kiamat yang hang cakap ni Muhammad? Kalau hang benar, bila? In kuntum sadiqin. Okay, kita akan lihat nanti mereka akan menyesal. Mereka ini akan menyesal dengan apa yang mereka katakan. Sebab itu pada ayat yang seterusnya, pada ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah suruh Nabi SAW sebut kat mereka ni, qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu ataupun pengetahuan tentang kiamat, pengetahuan tentang apa yang mereka tanyakan ini semua adalah di sisi Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Wa innama ana nazirun mubin. Kata kepada mereka, sesungguhnya aku ini hanyalah nazir. Nazir ni orang yang memberi peringatan, dan orang yang memberi amaran ataupun orang yang memberi ancaman, amaran, peringatan yang terang kepada orang-orang kafir ini. Okey, aku tidak mampu. Sebab itu tuan-tuan,
persoalan berkaitan kiamat ni semuanya di atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri pun disuruh untuk cakap, aku tidak tahu, semuanya di atas kekuasaan Allah. Allah yang tentukan bila kiamat, Allah yang tentukan bila nanti kita akan dihimpunkan. Maka kita manusia ni apatah lagi tidak ada kemampuan untuk kita nak memberitahu ataupun menentukan bila. Sebab itu bila ada mesej-mesej berantai, surat-surat berantai yang dapat pada kita, mesej-mesej daripada WhatsApp dan sebagainya yang sampai kepada kita yang kata kiamat akan berlaku pada sekian-sekian hari, semua itu adalah dusta semata-mata, kerana itu mustahil untuk manusia menentukan bilakah berlakunya kiamat. Semuanya adalah di sisi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan tahu. Okey, maknanya cukuplah sekadar apa yang Allah beritahu daripada Al-Quran dan Sunnah untuk kita ambil pedoman dan pengajaran dan buat preparation. Ini duk tanya lebih bila kiamat, tapi preparation tak ada, persediaan tak ada. Nak tahu lebih tu je, dia sekadar nak seronok-seronok tahu macam tu je, tapi persediaan tak ada. Sepatutnya yang dicarinya apakah persediaan yang kita buat untuk menghadapi hari kiamat, bukan nak cari bila kiamat. Okey, kerana itu tidak membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan bantu kita. Yang bantu kita adalah kefahaman kita apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang 27, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian apabila dilihatkan kepada mereka azab, ra'auhu zulfatan, dilihatkan kepada mereka azab ataupun hari kiamat ini dilihatkan kepada mereka ini dalam keadaan yang lebih dekat, nampak real. Zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, maka buruklah, hodohlah, muramlah wajah-wajah orang-orang yang kufur tadi. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada orang-orang kufur yang mengkafirkan, yang kufur kepada Allah ini, yang mempersoal tadi ni, yang tanya bilakah mata hadzal wa'd, bilakah hari yang dijanjikan ini, bila hari kiamat ini, maka akan dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu selalu minta untuk disegerakan. Okey, nah ini antara tempelak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dulu kan kita baca tadi kan, mereka bertanya, bila Muhammad, ya Muhammad, kalau kau ni benar, bagi tahu kami bila ni yang kami nak kena hukuman ni, nak kena azab yang kata ni. Nanti apabila telah diberi azab, mereka melihat depan mata mereka sendiri, mereka akan datang, mereka akan terkejut, muka mereka akan ketakutan, dan akan dikatakan kepada mereka, inilah hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah dulu yang kau minta-minta, inilah dulu yang kau duk tanya-tanya Nabi Muhammad. Sebab itu bila kita lihat dalam tafsir Tabari, ketika mana mentafsirkan ayat ini, kata al-Imam Tabari, yaqulu wa qala Allahu lahum, Allah kata kepada mereka, hadzal azab alladzi kuntum bihi tuzakkiruna rabbakum ay yu'ajjilahu lakum, inilah dulu azab yang dulu kau minta Tuhan percepatkan untuk kau. Sebab itu ini adalah satu gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan supaya kita jangan bongkak. Tak ada apa pun, aku okey je sekarang, tak ada apa pun, tak kena buat maksiat, steady je, tak ada apa pun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala simpan masa untuk kita fikir dan untuk kita bertaubat, kita minta keampunan kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal nanti ketika mana kita telah ditunjukkan depan mata kita, inilah hukuman yang akan kena daripada kesalahan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan ketika berada di dunia. Kemudian pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah wahai Muhammad, tanya kepada mereka, ara'aytum in ahlakani Allah, bagaimanakah kamu fikir jika Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kami,
mematikan aku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakan aku dan juga orang bersama dengan aku. Dia suruh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi SAW tanya orang kafir ini, nanti macam mana? Apakah kamu rasakan bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mematikan aku dan sahabat-sahabat aku ni yang bersama dengan aku ini, ataupun mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak matikan aku, Allah kekalkan aku, hidupkan aku, memberi rahmat kepada aku, faman yujirul kafirina min azabin alim, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab Allah yang sakit, yang pedih. Kat sini apa yang cuba disampaikan adalah sama ada Allah mematikan ataupun tidak, siapa yang dapat bantu kamu? Kerana semuanya mutlak atas kekuasaan Allah. Bukan yang ditentukan ini, bukan yang menentukan ini Nabi SAW. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang menyampaikan ajaran kepada kita, dia tak ada ke, dia ada ke, yang menentukan nanti adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah kalau tidak ada, hilanglah rahmat. Kalau dah tidak ada, hilanglah rahmat yang datang kepada kita, telah hilang, telah ditiadakan. Maka kita akan berterusan dalam keadaan yang sesat, dalam keadaan yang tidak patuh dan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Itu ayat yang ke-28. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, qul ya Muhammad li haula al-musyrikin billah al-jahidi la ni'amih. Okey. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang kufur, yang mensyirikkan Allah, yang menafikan nikmat, yang menafikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berikan kepada mereka ini. Sama ada kamu ini diberi rahmat ataupun tidak, siapa yang dapat menolong mereka? Kerana kesemuanya itu adalah di bawah kekuasaan dan di bawah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-29, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Banyak dah perkataan Ar-Rahman yang kita lihat dalam surah Al-Mulk ni. Untuk siri ni saja saya rasa 3 kali saya ulang perkataan Ar-Rahman dalam 3 ayat ada. Ini menunjukkan bahawa Allah ni sifat dia Ar-Rahman. Ketika Allah menceritakan tentang azab, menceritakan tentang azab ataupun hukuman bagi orang-orang yang mengkufurkan Allah, Allah sentiasa datangkan perkataan rahmat supaya mereka ini kembali kepada Allah, mereka ini patuh dan taat kepada perintah Allah. Dan Allah ini maha merahmati. Allah merahmati, memberi rahmat, memberi maha pemurah. Masih ada ruang untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna, katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dia adalah Tuhan. Amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan kami. Wa alaihi tawakkalna, dan ke atas dan kepadanya lah kami bertawakal, kami serahkan segala urusan kehidupan kami. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, dan kamu semua akan tahu kelak siapakah sebenarnya yang berada dalam kesesatan nyata. Maka kita nanti di akhirat kelak baru kita tahu. Kat dunia ni mungkin kita tak boleh nak detect siapa yang benar. Untuk orang kafir ni mungkin dia rasa dia benar. Untuk kita yang beriman kepada Allah SWT ni, kita kena yakinlah bahawa kita berada pada agama yang benar. Nanti di akhirat kelak nanti mereka akan tahu siapa sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian pada ayat yang terakhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dan katakanlah wahai Muhammad, bagaimanakah kamu rasa jika aku hilangkan ataupun jika air yang ada dalam kehidupan kita ni, air ni dihilangkan dalam kehidupan kita ataupun ditelan oleh bumi. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang boleh datangkan kepada kita ni
air yang mengalir ataupun air yang banyak yang mengalir dengan baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu perumpamaan yang baik. Allah gunakan air untuk kita berfikir. Antaranya sebab air ni adalah satu sumber yang penting dalam kehidupan manusia. Membayangkan kalau tak ada air nak masak nasi macam mana? Ada orang masak nasi tak guna air? Tak ada, mustahil. Nak masak Maggi pun yang paling simple tu pun nak kena guna air. Nak masak air mesti lagi kena guna air. Kalau tak ada air macam mana? Maka air ni penting. Kita takkan hilang dahaga dengan makan nasi, ataupun kita takkan hilang dahaga dengan makan durian, dengan makan benda-benda yang kering. Dia mesti nak kena masuk air dalam badan. Kalau tak ada air, kita akan dehydrated, kita akan sakit. Maka air ni adalah sumber yang penting yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada manusia. Sebab itu dalam ayat ni dia cerita tentang air. Katakan, wahai Muhammad, apakah mereka akan fikir kalau dihilangkan air ataupun dijadikan air ni ditelan oleh bumi, masuk dalam adnal ard, sedalam bumi, nak korek telaga pun kita tak mampu nak mencari air. Pastilah manusia ini akan merasa kekurangan yang amat besar dalam kehidupan mereka, akan rasa susah. Tuan-tuan, kalau kita tak ada air, memang serabut pula, kan? Pergi JPS lah, pergi Indah Water lah, macam-macam lah. Pergi, kalau dekat Perak, LAP, Lembaga Air Perak, pergilah tanya air mana ni. Kalau ada air kotor pun kita dah bising, ni air langsung tak ada, apatah lagi. Itulah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah air tak ada dalam kehidupan kita. Siapa yang dapat memberikan air ini kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Begitulah tuan-tuan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan daripada ayat-ayat keterangannya dalam suratul Mulk. Mudah-mudahan dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Untuk keempat-empat siri ini, saya harapkan kita semua dapat mendengar dan fahami betul-betul setiap perkataan, setiap ayat yang kita telah tadabbur, dan mudah-mudahan setiap malam yang kita baca bacaan-bacaan kita untuk surah Al-Mulk ini dapat menambah kefahaman, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ni kita hanya membaca saja, maka kali ini baca dalam keadaan kita faham. Baca dalam masa yang sama, faham. Kalau yang tak pernah baca, baca. Yang tak pandai baca, belajar membaca. Kemudian baca, amalkan. Kemudian fahamkan. Kemudian apa yang lebih penting adalah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada tuan-tuan semua, juga pada diri saya, untuk sama-sama kita faham dan amalkan isi kandungan yang ada dalam surah Al-Mulk ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.